fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu artikel mengejutkan yang menyebut berkaitan dengan langkah Dubai. Sebelum ini juga kita digemparkan dengan gerakan ataupun langkah Dubai yang kononnya untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Bahkan kita juga mendengar ada dakwaan rasuah RM1 bilion untuk membeli ahli parlimen kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terkini dari Malaysia Kini, langkah Dubai, aktivis Perikatan Nasional mahu ke balai, minta kenyataan dirakam. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin, bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Duris, dan pempengaruh media sosial pro Perikatan Nasional Salim Iskandar akan hadir di Balai Polis setapak di Kuala Lumpur petang ini. Artikel pada Januari 12. Ketiga-tiga mereka mahu polis rakam kenyataan mereka selepas Ketua Polis Negara Razaruddin Hussain mengaitkan mereka dalam dakwaan komplot untuk menggulingkan kerajaan dikenali sebagai langkah Dubai. Dalam catatan Facebook, Badrul yang lebih dikenali sebagai Syekh Gubad berkata, polis belum memanggilnya berhubung perkara itu. Bagaimanapun, dia menambah bahwa memandangkan polis telah memfitnah mereka berhubung dakwaan mempunyai kaitan dengan langkah Dubai. Dia bersama Wan Muhammad yang juga dikenali sebagai Papa Gomo dan Salim akan pergi ke Balai Polis pada pukul 3 petang. Kami akan meminta polis rakam percakapan kami. Badrul juga menyatakan bahwa istilah langkah Dubai itu sendiri adalah ciptaan timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Ismail Yusof yang mendakwa pemimpin PN dan pegawai kerajaan telah bertemu di Ibu Negara Emiria Arab Bersatu UAE itu. Beberapa pemimpin PN telah menafikan wujudnya tindakan sedemikian, walaupun terdapat dakwaan bahwa pembangkang mempunyai akuan berkanun SD yang mencukupi untuk menggulingkan Anwar. Sementara itu, Badrul berkata, dia juga akan membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri dan pembantu politiknya Samsul Iskandar Muhammad Hakim kerana antara lain mengganggu proses demokrasi berparlimen dan menyebabkan ketidakstabilan dalam negara. Dia menambah bahwa laporan terhadap Perdana Menteri juga akan merangkumi dakwaan cubaan merasuah yang di Pertuan Agong untuk menggulingkan kerajaan. Pada 9 Januari, Ketua Polis Negara berkata, ketiga-tiga mereka disiasat mengikut Seksyen 124C Kanun Keseksaan kerana aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Razaruddin berkata, suspek utama ialah penulis blog Raja Petra Raja Kamarudin, tetapi memandangkan dia berada di London, polis akan menyoal orang lain. Anwar menyifatkan langkah Dubai sebagai percubaan untuk menipu penyokong pembangkang agar mereka tidak hilang semangat. Perdana Menteri juga bahwa pembangkang percaya bahwa pembangkang tidak mempunyai sokongan yang mencukupi untuk membawa undi tidak percaya terhadapnya di parlimen. Artikel dari Malaysia Kini, langkah Dubai, aktivis PN mahu ke balai, minta kenyataan dirakam. Sekian saja, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, ada satu isu hangat hari ini yang saya ambil maklumat ini daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com yang menyebut nama Perdana Menteri yang ke-11.
calon Perdana Menteri yang ke-11. Kalau ini benar berlaku, selamat tinggal Mahathir, selamat tinggal Perikatan Nasional ataupun siapa sahaja yang mempunyai impian untuk menjadi Perdana Menteri ke-11. Nah, saudara-saudara umum juga mengetahui berkaitan dengan keputusan terkini pembebasan Najib Razak, di mana peguam Najib sendiri membuat pengakuan, seorang peguam sendiri membuat pengakuan bahwa Najib sendiri tak tahu bila pengampunannya akan dibincangkan. Satu perkongsian daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com, Najib Perdana Menteri ke-11 menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum ujung bulan. Semalam, channel News Asia atau CNA melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari. Kata laporan itu, permohonan pengampunan akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunannya, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, peguam Najib, Syafi Abdullah menolak laporan CNA itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan tarik mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lain ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Berikutan laporan CNA itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan. Manakala segelintir masih menanggapinya peluangnya 50-50. Ada pula yang mengakui turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNA dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNA, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Nah, di dalam artikel ini menyebut juga, sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini, menurut Syahabuddin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib. Jika benar, lembaga pengampunan akan bermesyuarat sebelum ujung bulan ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Menurut Syahabuddin, insting beliau kuat mengatakan, jika Najib dibebaskan, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.